Alhamdulillah, lupa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama kita selesaikan tak terasa 200 kali salawat ke atas Nabi Muhammad. Kalaulah rahmat Allah itu betul-betul kita boleh nampak, maka penuhlah rumah kita dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mengambil berkat malam ni, insya-Allah kita akan bahas salah satu di antara nama baginda Nabi SAW yang mulia, iaitulah di malam hari ini kita akan bahas satu nama baginda, iaitulah Al-Jami'. Ni Nabi SAW digelari dengan Al-Jami'. Apa makna Jami' tu? Kenapa Nabi, salah satu nama Nabi adalah Al-Jami'? Apa maknanya dan kenapa Nabi dinamai dengan nama Al-Jami'? Nak tahu jawapannya tuan-puan? Sama-samalah kita dengarkan. Bagi mereka yang ada kitab, silahkan dulu, buka dulu kitabnya. Penerangan nama ni kita dah sampai pada muka surat 75. Jadi dipersilakan kepada Ustaz Aslam untuk membacakan dulu apa yang disebutkan di dalam kitab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Atif Qasim menyatakan di dalam kitab beliau yang bertajuk Asma An-Nabi bahawa salah satu nama baginda adalah Al-Jami'u. Artinya adalah orang yang mengumpulkan. Baginda juga digelar dengan nama Al-Jami' kerana di dalam diri baginda terkumpul segala keindahan dan kesempurnaan, sama ada pada rupa ciptaannya ataupun pada akhlak dan budi pekertinya. Jadi di dalam kitab Asma'un Nabi ada satu kitab yang dikarang oleh ulama. Tak silap saya orang Mesir tuan-puan. Asma'un Nabi. Beliau sebutkan nama-nama Nabi. Kawan saya yang saya bagi tahu hari tu, macam ni lah, senior lah daripada saya. Macam abang kelas lah. Tapi dia lambat masuk. Jadi saya lagi tinggi lah kelas daripada dia. Tapi dia dah banyak mengaji kat tempat lain. Dia lagi tua daripada saya. Beliau ada menulislah satu kitab dalam bahasa Arab tentang nama-nama Nabi tu pun. Tubal macam ni. 400 muka surat lebih. Banyak ni tentang nama Nabi ni, bukan sikit. Salah satu juga ada pernah menerangkan tentang nama-nama Nabi ialah Dr. Atif Qasim. Dari tak silap saya orang Mesir. Beliau mengatakan salah satu nama Nabi SAW adalah Al-Jami'. Apa maksud Jami'? Jami' ialah artinya orang yang mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan oleh Nabi SAW? First sekali, maknanya ialah Nabi SAW mengumpulkan segala keindahan dan kesempurnaan di dalam diri Nabi SAW. Indah, sempurna, tak ada titik, tak ada sedikit pun ruang untuk seseorang ni mencela Nabi SAW. Kalau dia betul-betul kenal dengan Nabi. Yang boleh mencela Nabi SAW tu sebab tak kenal. Sebab tak tahu. Sebab tak nampak. Maka bolehlah mencela Nabi. Tapi kalau tengok sendiri, maksudnya bergaul dengan Nabi, contoh, baca sejarah Nabi, tak ada tempat, tak ada ruang untuk mencela Nabi SAW. Jadi Nabi SAW kumpulkan keindahan dan kesempurnaan, satu pada ciptaannya, yang kedua ialah pada akhlaknya. Ni terkumpul dua-dua. Ada orang, Masya Allah, rupanya kalau perempuan cantik kan, kalau lelaki handsome contohnya, Masya Allah, tetapi akhlaknya, orang Malaysia kata akhlaknya ke laut, kan? Jauh daripada rupa. Ada juga orang yang akhlaknya Masya Allah, tapi tengok muka dia, kita rasa takut pula nak tengok kan. Ni ada orang macam tu. Nabi SAW tak macam tu puan. Akhlaknya baik, rupa ciptaan Nabi SAW pun baik.
kan selalu ada ramai orang baca kan, khuliqta, yang sebelum qamarun tu tuan kan, qamarun, ni kan di antara sebelum qasidah tu kan dia ada intro dia. Di antaranya ialah khuliqta mubarra'an, kan, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Khuliqta mubarra'an, engkau diciptakan wahai baginda mubarra'an, terlepas. Ni engkau terbebas, engkau merdeka daripada apa? Min kulli aibin, daripada segala aib. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan seperti mana yang engkau nak. Kalau kita tengok cermin, tengok kaca kan, tengok cermin, tengok alah yang ni kurang kurang putih lah, hidung kurang mancung lah, mata kurang ni lah, kurang tu lah. Kita macam tu lepas. Tapi kalau Nabi SAW, khuliqta mubarra'an min kulli aib, engkau dicipta terbebas daripada segala aib, tak ada ruang untuk mencela Nabi SAW. Ka'annaka khuliqta kama tasha, engkau dicipta sebagaimana engkau nak. Maksudnya bila Nabi tengok muka dia dekat cermin, tak ada apa nak komen dah, sempurna. Itu handsome-nya Nabi, keindahan ciptaan Nabi SAW daripada lahiriah dia, daripada zahir dia. Dan akhlak Nabi pun macam tu juga. Seperti mana indahnya ciptaan Nabi SAW secara zahir, maka akhlak Nabi jauh lebih indah lagi daripada itu. Ini tuan-tuan, ini hebatnya Nabi SAW. Jadi baginda Nabi SAW itu digelari dengan Al-Jami', orang yang menghimpunkan segala keindahan dan kesempurnaan, sama ada daripada segi ciptaannya dan juga pada akhlak dan budi pekertinya. Baik. Seterusnya, selain itu, hadirnya baginda juga membuatkan orang yang berkumpul dan bersatu, membuatkan orang berkumpul dan bersatu di dalam hidayah dan kebaikan. Yang pertama tadi ialah baginda mengumpulkan keindahan ciptaan, tubuh badannya, dan keindahan akhlaknya. Yang kedua, baginda mengumpulkan orang ramai dalam hidayah, berkumpul kerana Islam. Ni kan, berkumpul kerana Islam, berkumpul kerana iman. Ni Nabi SAW, jami', orang yang mengumpulkan. Macam kita malam ni tuan-puan, kita berkumpul. Kenapa kita berkumpul ni? 300 orang lebih berkumpul malam ni. Masing-masing ada penat. Masing-masing ada apa-apalah kerja siang tadi. Tapi kita berkumpul juga penat-penat ni. Kenapa? Kerana Nabi lah ni. Kerana nak hidupkan sunnah Nabi. Kerana nak banyakkan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jami'. Ini kita sekarang berkumpul pun karena nak memperbanyakkan salawat ke atas Nabi, nak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semua tu kita buat memang semata-mata kerana mengharapkan keampunan Allah. Tetapi untuk apa yang sekarang ni? Nak hidupkan sunnah Nabi. Kerana Nabi kita berkumpul. Kerana Nabi SAW kita berkumpul. Kerana nak menghidupkan sunnah Nabi SAW kita berkumpul. Tu salah satu bukti dan contoh Nabi SAW itu al-jami'. Dan pada zaman dahulu tu puan, pada zaman dahulu orang-orang dulu, orang Arab dahulu, mereka hidup terpencar, berasingan. Yang ni duduk lain, yang ni duduk tempat lain, yang ni duduk tempat lain, tak bersatu. Bahkan saling berperang, saling membunuh antara satu dengan yang lain. Saling merampas harta, saling merompak. Macam itulah. Kan? Tetapi bila Nabi SAW datang, semua orang Arab ni bersatu. Bersatu dalam apa? Dalam Islam. Dalam hidayah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ini terbukti ketika baginda berhijrah ke Madinah. Ni. Terbukti ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah.
Nabi SAW kumpulkan orang ramai dalam satu hidayah yang dibawa olehnya. Itu agama Islam. Baik, teruskan. Di sana. Selain itu. Di bawah lagi. Di sana. Di sana kabilah Aus dan Khazraj yang telah bertelingkah sekian lamanya boleh berdamai dan bersatu berkat baginda. Dan baginda menyatukan sebutan kedua-dua kabilah mereka dengan nama kaum Ansar untuk menyatukan hati mereka. Di antara bukti Nabi SAW ni adalah Al-Jami' dulu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, tuan-puan. Di Madinah ni ada dua kelompok, ada yang lain-lain lagi lah. Tapi ada penduduk asal Madinah ni memang asli orang Madinah, iaitulah Aus dengan Khazraj. Mereka ni memang lama dah bergaduh, tuan-puan. Senang nak kata daripada atuk sampai ke cucu. Kan cucu yang tak tahu apa-apa pun bergaduh juga. Penyebabnya dulu atuk dia tu yang bergaduh. Sampai ke cucu yang tak tahu apa masalah, tetap bergaduh. Wah, ni tuan-puan. Dia punya gaduh tu daripada atuk sampai ke cucu. Cucu tak lahir lagi sebab musabab atuk tu bergaduh. Kan? Cucu tak lahir lagi. Tapi sampai ke cucu. Tak nak kawan dengan orang Khazraj ni. Aus dengan orang Khazraj ni tak nak berkawan. Itu berpuluh tahun, tuan-puan. Sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Bila Nabi SAW berhijrah, ni tak ada nama Aus, tak ada nama Khazraj. Nabi sebut mereka semua ini adalah Ansar. Habis cerita. Aus tak ada, Khazraj tak ada. Korang semua adalah orang-orang Ansar. Orang-orang yang menolong Nabi SAW. Tak ada bergaduh langsung. Mereka bersama, jadi bersahabat, jadi berkawan dalam Islam, dalam iman, dalam hidayah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Tak ada gaduh langsung. Bahkan Nabi tak sebut Aus dah. Nabi tak sebut dah Khazraj dah. Takut membuatkan mereka teringat balik pergaduhan yang berpuluh tahun terjadi itu. Maka Nabi SAW tukar nama mereka ni, dua-dua ni digabungkan, dikumpulkan dalam satu nama. Nabi sebut dengan nama kaum Ansar. Habis cerita. Memang mereka damai, tuan, dan sepakat ni kan untuk tolong Nabi SAW. Hebat Nabi SAW menyatukan antara Aus dengan Khazraj di dalam satu nama. Nabi sebut dengan Ansar. Tak ada dah bergaduh dalam persatuan. Yang berpuluh-puluh tahun, kalau orang tengok dua orang ni memang tak selesailah dia orang punya gaduh. Memang tak selesailah sampai bila-bila, sampai daripada atuk sampai ke cucu tadi memang bergaduh. Tapi datang Nabi SAW, damai, tuan-puan. Datang Nabi SAW tak bergaduh dah. Bahkan terkumpul dalam satu nama, iaitu nama kaum Ansar. Ni hebat Nabi SAW. Baik, seterusnya. Seperti mana di dalam diri baginda terkumpul segala kebaikan, baginda juga suka agar umatnya selalu dalam persatuan dan perpaduan. Di dalam beberapa hadis disebutkan beberapa pesan tentang itu. Jadi pengajaran untuk kita juga, seperti mana Nabi namanya Al-Jami', mengumpulkan kan yang bergaduh jadi tak bergaduh dengan sebab Nabi, yang jauh menjadi dekat dengan sebab Nabi. Ni Nabi SAW juga menghimpunkan keindahan akhlak, keindahan rupa ciptaannya, hebatnya Nabi SAW. Dan seperti itulah juga pengajaran untuk kita. Nabi SAW juga suka umatnya yang berkumpul dalam kebaikan. Nabi SAW suka umatnya yang berkumpul dalam kebaikan. Oleh sebab itu, bila orang berkumpul buat benda baik, contohnya berzikir, malaikat turut hadir, tuan-puan. Dibanggakan majlis perkumpulan tadi, jamaah yang berkumpul buat kebaikan tadi dibanggakan oleh Allah. Berkumpul untuk apa? Untuk baca Quran. Dibanggakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat turun, rahmat meliputi mereka. Allahu Akbar. Ni macam malam ni kita berkumpul untuk salawat ke atas Nabi. Kumpul sama-sama baca Quran. Mudah-mudahan kita dipenuhi, diri kita dirahmati oleh Allah, rumah kita dipenuhi dengan rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seterusnya sikit lagi. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baginda bersabda,
man kharaja 'anit ta'ati wa faraqal jama'ata mata mitatan jahiliyatan. Artinya, barang siapa yang tidak mahu taat dan berpisah daripada jamaah orang ramai, kemudian mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ni ada orang perangai dia tak suka orang kata bersosial. Saya nak sorang-sorang je. Soal berjamaah ke masjid tak nak, dengar kuliah pun tak nak, orang buat ibadah korban pun bukan suruh bagi duit untuk korban pun, tolong-tolong tak nak. Duduk kat rumah je sorang-sorang. Ni dia lebih memilih sorang-sorang dekat rumah, dia tengok TV kan. Dia apa lagi? Dia main game contohnya. Tak nak bersosial. Tak nak bersama-sama dengan orang ramai. Kan. Bila meninggal, AJK masjid, AJK surau pun tak tahu. Ada dia kat ahli karya kita ni ada ni, tak pernah langsung pergi masjid, pergi surau. Ni. Nabi SAW tak suka macam tu. Bahkan Nabi SAW mengancam orang. Man kharaja 'ani ta'ah. Ini lagi besar lah. Tak nak taat dengan suruhan Allah dan Rasul. Kan? Fa faraqal jama'ah. Tak nak berkumpul dengan orang ramai. Buat hal dia sendiri saja. Famata. Bila dia mati, kata Nabi, mata mitatan jahiliyah. Dia mati dalam keadaan jahiliyah. Artinya apa? Dia mati atas jalan, maksudnya mati dalam keadaan yang bukan sepatutnya orang Islam mati macam tu. Orang Islam tak macam tu. Ni yang sampai apa tadi? AJK surau, AJK masjid tak tahu. Ada pakcik tu wujud kat ahli karya kita, tak nampak langsung muka dia dekat masjid, dekat surau. Tapi bila mati minta tolong kat orang masjid, kat orang surau juga. Mati dalam keadaan, bukanlah mati dalam keadaan kafir, tak. Tapi mati yang tak sepatutnya orang Islam mati macam tu. Kan? Isi Islam, agama Islam. Tapi orang Islam sekitarnya tak kenal dengan dia. Ni. Kan? Jadi jangan sampai macam itulah kita. Nabi SAW pun mengancam dengan ancaman macam ugut lah kan. Diancam dengan ancaman yang sangat menakutkan ni, mati dalam keadaan jahiliah, kata Nabi. Jadi seperti mana Nabi menghimpunkan segala kebaikan, Nabi SAW menghimpunkan orang yang bergaduh dalam kedamaian. Macam itulah juga Nabi SAW suka agar umatnya berkumpul dalam majlis-majlis kebaikan. Jadi ada orang buat apa-apa program dekat surau, dekat masjid, jangan tak join tuan-puan. Jangan tak join. Join. Walaupun kadang, ala ustaz, makanan macam tu saya beli dekat kedai lagi sedap. Bukan sebab makanan tu. Bukan sebab makanan tu. Kan? Ustaz, ala ceramah macam tu ustaz, saya tengok dekat YouTube. Lagi best ceramah. Bukan sebab ceramahnya. Tetapi kita nak berkumpul dengan orang ramai. Nak berjamaah. Nak berkumpul. Macam tu tuan. Wallahu a'lam bissawab. Baik.